Baiklah, untuk hari ini kita akan bincangkan sifat kimia alkina. Sifat kimia alkina secara kalau kita bandingkan alkina dan alkana, so saya harap pelajar boleh recall balik tajuk yang telah kita belajar sebelum ini, sifat kimia alkana, dan cikgu pernah maklumkan bahawa alkana kurang reaktif. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, alkina ni secara kimia lebih reaktif berbanding alkana. Kenapa? Sebab alkina wujud ikatan kovalen ganda 2 antara dua atom karbon. Alkana ikatan tunggal. Alkina ikatan ganda 2. Kehadiran ikatan kovalen ganda 2 ini menyebabkan alkina secara kimianya lebih reaktif. Dan hampir semua tindak balas kimia alkina ni berlaku pada ikatan ganda 2. Jadi di sini hari ini sebenarnya kalau kita lihat tindak balas kimia alkina itu ada tindak balas pembakaran sama seperti alkana, tindak balas penambahan, jadi jangan tertukar. Alkana tindak balas penukar gantian. Alkina tindak balas penambahan. Tetapi di bawah tindak balas penambahan ada 5. Okey, ada 5 tindak balas penambahan yang berlaku dalam alkina. Dan yang ketiga adalah tindak balas pempolimeran. Pempolimeran. Jadi kita akan bincang terlebih dahulu berkaitan dengan tindak balas pembakaran alkina. Okey. Kalau kita lihat di sini, tindak balas pembakaran alkina tidak banyak beza dengan alkana. Maknanya ada tindak balas pembakaran lengkap dan pembakaran tidak lengkap. Cikgu harap pelajar ingat balik kalau misalnya apabila kita katakan tindak balas pembakaran lengkap, maknanya hasilnya mesti karbon dioksida dan air. Okey. Terbakar dengan lengkap maknanya dalam oksigen berlebihan. Cukup oksigen untuk berlakunya pembakaran. Jadi di sini diberikan contoh etina bertindak balas dengan oksigen pembakaran maknanya dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey, kejap lagi cikgu akan tunjukkan sekali lagi persamaannya. Kemudian jika pembakaran tidak lengkap, maknanya dalam bekalan oksigen yang tidak mencukupi. Okey, maknanya di sini sama seperti hasilnya karbon, okey, karbon monoksida dan juga air. Sama saja. Mungkin dia akan jadi karbon dan air atau karbon monoksida dan air. Pembakaran alkina, okey, akan menghasilkan lebih jelaga berbanding alkana yang sepadan. Katakan di sini kalau misalnya cikgu bagi kamu heksina dan heksana, yang manakah lebih berjelaga? Secara teorinya kita akan katakan di sini heksina lebih berjelaga berbanding alkana. Tetapi perbandingan yang kita berikan mestilah sepadan. Maknanya bilangan atom yang sama, bilangan atom karbon yang sama. Kalau C6 dibandingkan dengan C6, tak boleh bandingkan C5. Katakan kita ambil alkana C5, alkina C6. Itu tidak sepadan. Ini disebabkan oleh peratus karbon, okey, per molekul lebih tinggi dalam alkina berbanding alkana. Jadi bagaimana kita nak menghitung peratus karbon? Okey, bagaimana kita nak menghitung peratus karbon? Jadi kita lihat contoh di sini. Okey, cikgu pergi kepada tindak balas pembakaran alkina. Sekali lagi cikgu tunjukkan. Okey, C2 H4 bertindak balas dengan oksigen, okey, menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Sebelum ni cikgu dah ajar bagaimana kita nak seimbangkan bermula daripada karbon. Jadi di sini karbon 2,
Okey, pada bahan. Jadi pada hasil kita letak 2 bahagian depan. Kemudian diikuti dengan bilangan atom hidrogen. Atom hidrogen di sini 4. Maknanya kita perlu tambah lagi 2 di bahagian hadapan. Bilangan atom karbon dan bilangan atom hidrogen sudah pun seimbang pada bahagian bahan dan juga hasil tindak balas. Sekarang kita lihat untuk oksigen. Oksigen di sini ada 2. Oksigen di sini 4 tambah 2. Okey, jadi ada 6. Okey, jadi sekarang berapakah bilangan oksigen yang diperlukan pada bahagian tindak balas? Kita perlu tambahkan di sini bilangannya 3. So 3 darab 2 jadi 6. Jadi sudah mendapat persamaan yang seimbang. Ini adalah tindak balas pembakaran lengkap bagi etina. Sekarang kalau kita lihat contoh yang kedua. Okey, yang atas tu ini pembakaran lengkap. Etina ini pembakaran lengkap. Okey, lengkap Maknanya bila awak dapat satu persamaan seperti ini, etina bertindak balas dengan oksigen. Maknanya berlakunya pembakaran menghasilkan karbon dan air. Maknanya ini pembakaran tidak lengkap. Oksigen tidak mencukupi. Jadi seperti biasa anda kena buat kena seimbangkan persamaan ni. Karbon, so letak sini karbon 2. Okey, hidrogen. Hidrogen di sini 4. Jadi di sini kita perlukan lagi 2 darab 2, 4. Dan kalau kita lihat, oksigen di sini 2. Oksigen juga di sini 2. So, persamaan ini sudah lengkap. So, ini adalah salah satu contoh persamaan bagi tindak balas pembakaran alkina. Okey, tindak balas pembakaran lengkap yang di atas, okey, menghasilkan karbon dioksida dan air. Dan contoh yang seterusnya adalah pembakaran alkina tidak lengkap. Cikgu ambil hasilnya karbon dan juga air. Dan cikgu nak sentuh berkaitan dengan kejelagaan. Kejelagaan ni kita tak boleh setakat kalau soalan tanya, okey, mengapakah heksina lebih berjelaga? Jadi pelajar kena tahu kenapa dia berjelaga. Setakat tulis kerana mengandungi peratus karbon yang lebih tinggi, itu belum menguatkan lagi fakta anda. Markah seterusnya adalah perhitungan. Anda kena menghitung. Okey? Jadi, kalau di sini cikgu akan bagi yang sepadan. Okey? Yang pertama cikgu ambil heksana dan satu lagi heksina. Cikgu harap penerangan cikgu ni jelas. Okey, jadi pelajar boleh lihat. Kalau ada masalah tolong tanya cikgu. Tentukan formula. Okey, kena tahu formula molekul bagi heksana C6H14. Manakala untuk heksana C6H14, untuk heksina C6H12. Perkara yang pelajar kena tahu yang biasanya memang diberikan dalam soalan adalah jisim atom relatif. Okey, biasanya karbon 12, hidrogen 1. Ini diberikan. Ini diberikan dalam soalan lah. Biasanya diberikan pada soalan. So, macam mana kita nak menghitung peratus karbon? Menentukan yang mana lebih berjelaga, kita kena tentukan peratus karbon. Okey. Jadi di sini sebab kita nak menghitung peratus karbon, jadi kita mulakan dengan heksana. Kita hitungkan heksana di sini. Karbon ada 6. Okey, jadi 6 didarabkan dengan 12. Okey, kemudian kita dapatkan jisim molekul relatif bagi heksana. 6 darab 12 tambah. Okey, 14 darab 1. 14 ni adalah untuk hidrogen didarabkan dengan 100. Begitu juga dengan heksina. 6 darab 12. Okey. Kemudian 6 darab 12 tambah 12 darab 1. Okey, darab 100. Sebab kita nak dapatkan peratus. Okey pelajar, untuk heksana.
Berapa peratus yang awak dapat? Okey, berapa peratus heksana yang awak dapat? Ayah dah kira? 83.72%. 83.72%. Ini untuk heksana. Yang lain tolong semak ya, betul tak? Terima kasih Nabila. Untuk heksina? Untuk heksina? Oh, sedang mengira 85.71. 85.71. Okey, kawan-kawan yang lain boleh tolong sahkan adakah jawapan ni betul. Terima kasih tadi siapa yang beri jawapan ni. Jadi sekarang ni pelajar barulah kita kembali kepada soalan. Jika soalan bertanya, okey, yang manakah lebih berjelaga? Heksana atau heksina? Okey. Mungkin soalan dia, kalau soalan tu umum, contohnya antara alkana dan alkina, yang manakah lebih berjelaga? Pelajar akan jawab alkina lebih berjelaga kerana peratus karbonnya tinggi. Itu umum. Tetapi apabila soalan keluar dengan bilangan atom yang sepadan, maknanya awak tahu heksana dan heksina atau apa saja contoh, di sini kita tak boleh hanya memberikan jawapan heksina lebih berjelaga berbanding heksana. Maknanya pelajar kena berikan perhitungan dalam menjawab soalan. Walaupun soalan ni keluar dalam soalan struktur. Okey? Kadang-kadang ada kalanya pelajar confuse. Soalan keluar dalam soalan struktur. Ada garisan. Perlu ke menunjukkan perhitungan? Yes, kena tunjukkan. Jadi ini adalah antara soalan yang sering ditanya dari segi kejelagaan berkaitan dengan tindak balas pembakaran. Jalan kerja ni mesti ditunjukkan. Pelajar kena tunjukkan jalan kerja ni. Okey.